الإسلام والصلاة والسلام على من أنزل بالنار وبشر بالجنان سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، انشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Betul tak? Baik, sampai kita sifat mahmudah yang ke-6, iaitulah sifat yang ke-6 daripada segala sifat mahmudah yang disebut dalam kitab 10 kitab ni. Dan salah satu kita kata menjadi tanda ataupun ciri-ciri untuk orang yang nak masuk dalam kita kata hadrah, nak masuk dalam hadratillah ataupun majlis Allah. Jadi kalau kita tak ada sifat-sifat ni, maknanya kita tak layak lagi lah untuk menghadiri majlis persepsi Allah Ta'ala. Majlis persepsi, sebab kita tak tergolong dalam golongan VIP. Tidak hadratillah. Nah, jadi ikhlas salah satu lah, no? Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Jadi pada bahasa ni dipanggil membersihkan. Ikhlas ni bersih. Bersih tu pada lughah, pada hantaran bahasa Arab lah. Disebut ikhlas maknanya bersih. Tapi ada kaitan pada istilah ahli sufi. Jadi ikhlas ni dia sangat penting sekali. Pasal apa? Sebab hal ni nak menentukan perbuatan kita tu nak jadi ibadah ke, ataupun dia panggil nak jadi benda yang tak jadi ibadah. Banyak adat lagu tu lah kalau tak jadi ibadah. Jadi amalan luaran kita buat sah, selesai dah. Rukun syarat kita buat semayang tu elok dah. Satu habuan kita kata nak bagi kata semayang tu sah. Dia panggil ibadat zahirih, amalan bangsa zahir. Tapi penilaian amalan kita tu nak dapat sikit ke banyak ke, ataupun tak dapat langsung ke, ini ditentukan berdasarkan hati pula lah. Ini dia panggil ibadat batiniyah ni. Ibadat zahir, ibadat batin. Tapi kalau lah ibadat zahir tak sah dah, ini jangan harap ibadat batin nak pakai. Dia semayang, rukun semayang tak cukup, Fatihah baca tak kena, lepas tu dia buat rosyok lah semayang 4 jam rosyok pun tak ada pahala, 5 jam dia rosyok pun tak ada pahala. Pasal apa? Semayang sah pun tak lagi nak rosyok je. Rosyok ni dia kira selepas sah. Sah semayang pun dia rosyok. Kalau semayang pun Fatihah pun tak kena, takbir pun tak sah, dia pecah mata rapat ke mana pun tak sah.
bila lepas peringkat saringan yang pertama tu, sah rukun sembahyang, sah takbir, sah baca Fatihah, sah baca tahiyat akhir, sujud bagi kena 7 anggota semua, rukuk ada tumakninah, tidak tumakninah, baru dia akan naik pangkat yang kedua. Nah, itulah sembahyang fardu yang batin. Maka tang ni nak tentu pahala kita. Tang ni nak penilaian diri ni dia. Kalau pangkat saringan tu dapat dah. Tapi mai tang final dia jatuh ya, tak ada apa. Nah. Faqadimna ila ma amilu min amalin. Bila kami periksa amalan, periksa semua amalan perbuatan mereka tu, faja'alnahu. Kami jadikan semua amalan apa tu, lepas cek, maka kami jadikan amalan yang ada buat tu haba'an mansura. Maka kami jadikan, kami ambil amalan tu, kami lempar seperti derbu yang berhamburan. Tak ada amalan tu. Sebab kita ada buat tu, rokok, sujud, semua tu, ini hanya pada khayalan kita saja, kata ibadat. Tapi itu bukan ibadat. Sebab itu Nabi kata innamal a'malu binniyati. Satu tu. Itu ikhlas itu satu benda yang penting yang menyebabkan amalan kita hancur lebok habis. Ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala. Setiap perbuatan amal ibadah kita, kita hanya jadikan Allah Ta'ala satu saja. Pada segala taat, yang taat dengan qasad. Makna qasad ni dengan niat. Dengan niat hati kita, semata-mata kita buat tu kerana Allah. Itu dengan qasad tu. Dengan qasad ni, dengan niat hati kita, kita buat apa tu? Tu menunggal. Menunggal ni satu, hanya persembahkan ke Allah Ta'ala saja. Hanya ibadat kita ni serah ke Tuhan saja. Allah Ta'ala saja. Tak ada tujuan apa pun selain kita ibadah Allah. Bagi orang puji, tak. Bagi orang sanjung, tak. Bagi orang kadang rajin, tak. Bagi orang bagi apa-apa, tak. Bagi orang naik pangkat, tak. Nak bagi orang bagi orang kata rajin pun tak. Semua tak ada. Apa satu pun tidak ada kaitan. Maksud menunggal tu yang dia ada kaitan dengan pada luah tadi, bersih hati. Satu titik pun tidak ada hitam di retas ni. Ni bersih semua. Sikit pun tak ada kerana lagi. Ini saja Allah Ta'ala kata rahsia aku ni. Kita ikhlas ni pun kita tak tahu hakikat ikhlas lagi mana. Kita tahu. Cuma kita tahu lah ikhlas ni buat menunggalkan Allah Ta'ala daripada segala lain. Tapi diri sebenarnya apa dia maksud yang kita menunggalkan Allah ni kita sendiri tak. Macam wadah putih yang kita tak ada satu titik hitam pun dia dah lebih. Ni kan. Itu kita ada bahasa juga. Ada bahasa buat bila tak ada orang kata apa pula. Itu kita buat kerana Allah Ta'ala. Itu kerana nak bagi orang suka. Itu nak bagi takut orang kata. Sebab tu ikhlas ni, orang suka pun, orang suka ke, orang tak suka ke, dia tak peduli. Kenapa? Sebab kita buat tu kerana Allah. Kita buat bila kita buat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau orang kata, kenapa kita nak terkesan dengan orang kata? Kenapa kita nak kena ambil hati orang buat? Tak buat lagi payah pula. Tak siapa yang payah ni? Orang kan payah, Tuhan kan payah. Kalau Allah Ta'ala dah redha lah ibadat kita buat tu, sudah. Cukup. Pasal kita nak buat ni nak cari untuk Tuhan pula tu. Tuhan. Itu sebab tu ikhlas.
Kita buat, kita bila orang puji kita seronok, bila orang puji kita rasa marah. Hak tu ibadat kita tak puas diri. Okey ni. Orang puji, kita buat kebaikan orang puji kita rasa seronok. Bila kebaikan orang yang kita buat kebaikan orang puji, kita rasa tak syok, rasa tak puas hati, rasa tak marah. Jadi maknanya ketika kita buat tu ada tujuan lain juga. Tu. Kalau kita buat semua kerana Allah Ta'ala, dia kata tu dia bukan Tuhan, dia kata Abi. Tu macam tu yang kata sirri min sirri. Satu rahsia daripada rahsia aku. Dengan qasad, habis itu selesai tu. Dan iaitu yang kita menunggalkan Allah Ta'ala dengan niat semata-mata Tuhan saja, tak ada lain tu, bahawa menghendaki ia dengan taat itu. Kita buat taat, kita sembahyang, kita buat nuri, kita buat jamuan. Taat ni semua apa saja kebaikan, tegah ke apa ke, semata-mata tu, semata-mata ayat mutlak ni semata-mata niat. Dia tak ada campur melu ke apa. Kalau campur sirap orang tak melihat pun tak. Semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Hadis kita cari ni semata-mata tuntut hampir. Jadi kita duk buat ibadat ni duk ligan nak dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan kata kita nak dekat, mendekatkan diri dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Apa maksud mendekatkan diri? Apa hampir? Hampir rahmat Allah, dekat dengan rahmat. Kita duduk sama-sama pun rahmat Tuhan sentiasa bersama kita. Jadi tujuan kita buat ibadat ni duduk ni untuk nak hampir diri dengan Allah. Bukan hampir diri dengan dunia, hampir kasih sayang dengan Tuhan, hampir rahmat Allah Ta'ala. Satu tu ya tujuan kita buat. Jadi bila kita buat tujuan kita buat ibadat untuk hampir diri dengan Allah Ta'ala, maka orang kata apa pun tak peduli. Asalnya kita buat betul yang Tuhan. Tapi kalau kita buat tak betul yang Tuhan tadi tu, bahkan orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni, kalau orang kata benda yang dia buat seperti orang kata lagi pun, dia tetap tak marah. Pasal apa? Dia pasti dia yakin dah dia buat untuk Tuhan. Jadi kalau orang tikai pun tetap tak betul, sebab Tuhan kata betul. Sebab tu dia pandang bila mai pilih lagu apa. Kalau orang kata dia memang dia tak betul, alhamdulillah boleh ubah diri. Kalau orang kata tu benda hak dia tak betul, orang kata juga, dia terima juga sebagai peringatan untuk berjaga-jaga ke depan, takut dia tidak. Ini orang yang baik. Kita ada, kita nak orang tegur sikit pun ni orang tak. Orang tegur sikit pun hak salah boleh kena lagi terima. Itu pun baik tak gelap. Kalau benda hak betul orang kata juga, tidak kena bagi juga berdua ini. Ni kita. Tu dia bang tu. Jadi kita nak cam tujuan kita beribadah tu, nak hampir diri dengan Allah Ta'ala. Dah. Tiada akan sesuatu yang lain. Bukan kita buat tujuan nak bagi orang puji. Jadi kalau kita buat orang tak puji pun, memang kita tak heran. Heran tak orang tak puji? Orang tak puji. Pasal apa? Lah memang kita buat tak bagi orang puji. Memang kita buat Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tak puji tak apa. Kalau orang kata apa tak buat juga. Sebab Tuhan tak kata apa. Tiada sesuatu yang lain daripadanya. Macam mana? Benda lain tu seperti puji manusia. Buat sesuatu untuk manusia puji dia. Bagi orang kata rajin, dapat pahala tak? Tak dapat. Jadi ibadat kita Allah Ta'ala cek waqadimna ila ma'amidu min amalin. Lepas kami cek semua, faja'alnahu, kami jadikan amalan mereka ni haba'an mansura, debu-debu yang berhamburan. Rukuk, sujud semua tak ada apa. Dia debu dia apa?
Patut tidak akhirat tu juga nak tuntut apanya debu. Tak apa. Jadi jangan anggap kata amalan kita ni buat banyak semua terima. Kadang Allah Ta'ala buka pintu ibadah, tapi Allah Ta'ala tolak pintu penerimaan. Ada takut. Ada manusia Tuhan takut pintu ibadah. Dunia ibadat apa ada buat? Tu setiap malam ada maksiat. Ibadat apa ada buat? Maka Allah bagi satu kekuatan pada orang ni, Allah Ta'ala buka pintu ibadah. Ibadat rajin, mayang. Tapi Allah Ta'ala tak buka pintu penerimaan. Ini lagi takut. Ibadat rajin banyak. Tapi setiap kali ibadat dia Tuhan tolong. Kadang-kadang sebab sikit lah sebab dia niat tak betul. Kadang riak, kadang ujub. Tu yang kita duduk mengaji sebab tak malu. Ahli ibadah ya. Dia duduk jalan, setiap kali dia jalan awan ikut. Setiap kali jalan awan ikut. Dia saudara kita Alhamdulillah Rafidin, kita majlis Rafidin dia serta ada tak masuk. Awan ikutnya karomah para wali. Bila dia jalan tu, ada hamba Allah Ta'ala yang tumpang dia. Nah, dia nak tumpang dia ada awan yang tumpang. Dia jalan. Dia tahan ni kalau tak ada aku ni pakai tak tumpang apa. Ni kalau aku tak tumpang pakai panas yang tu. Sampai di simpang 3, budak tu kata terima kasih majlis tu. Saya nak balik dulu. Awan ikut budak tu. Awan ikut budak tu. Dia panas. Nampak? Macam itulah bahayanya kita ni. Ibadah kita ni walaupun kita rasa macam banyak kan, sekelip mata ya Tuhan akan hamburkan seperti debu. Tak? Dalam awan dia ikut tu. Sekelip mata awan tu berpindah pada orang lain. Maknanya pangkat dia tu jatuh terus. Jatuh. Orang hak rendah diri, hak bahasa hina tadi tu, pangkat naik mendadak. Tu kita hati nak kena sentiasa rasa di bawah. Allah dengan Tuhan. Tu kita ni banyak takabur, banyak tinggi diri. Ya Allah. Salah satu yang menghilangkan amalan kita, niat tak betul. Allahu Akbar, bagi kata orang puji kita rajin. Allahu Akbar. Pasal apa? Bila bos tengok lagi, kuat bos penaik pangkat. Maka ini kerana lain, bukan kerana Allah. Ismayang doha pergi pasal bos, tahu dah tadi bos nak lalu ikut surah. Tapi bila bos tengok, tu bos tengok bayang lagi naik pangkat. Ini bukan buat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah. Dan harta, tengok harta betul. Buat apa dah? Tujuan apa? Tujuan nak otak dah. Bila orang tengok dia rajin, maka orang bagi kat dia haluan ni. Bila orang tengok dia rajin sayang, orang bagi apa-apa kat dia. Allah Akbar, tak ada pahala apa. Jadi kita semayang, tak kira ni satu semayang lah. Hal lain macam semayang kau mengaji kan, kita mengaji kan ni, tak ada tujuan apa orang mengaji ni. Semata-mata nak hampir diri dengan Tuhan. Tujuan kita mengaji bukan pasal nak bagi orang puji, bukan pasal nak bagi orang kaliung, bukan pasal nak bagi orang angkat kita. Korban masa main hidup masjid sejam ni. Apa tujuan kita ni? Semua kita ni niat. Semua kita ni dalam pendidikan niat Allah Ta'ala untuk didik kita tengok penilaian niat ni. Jadi ini bentuk atas niat kita. Untuk apa kita main ngaji ni? Kalau kita main ngaji ni nak, tapi Imam Ghazali bangsa dah, niat yang paling sahih di sisi kami ni, iaitulah niat untuk buang jahil, untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Itu lah. Ini sama menghampir diri kepada Allah. Imam Ghazali kata ini adalah niat yang paling sahih di sisi kami. Tak ada tujuan apa lagi. Kita main ngaji ni tak ada tujuan apa. Tak. Nak kena korban pada orang lagi. Nak habis minyak orang tak ramai.
Sebab tu kita kena jaga niat elok-elok memang tu dia bangsis. Dan harta benda bukan kita nak bagi orang bagi apa itu. Bahkan kita kadang-kadang keluar duit lagi bagi bumi atas. Tapi kita jaga tangan lain pula dan dimuliakan. Bukan tujuan kita memang ini sebab nak jawatan. Bukan nak mulia. Bukan. Pasal kita nak hampir diri pada Tuhan. Kadang-kadang tu sebab dia nak bagi orang angkat dia. Orang tengok dia ada masjid, lepas tu orang angkat ini ketua-ketua dalam kampung lah. Ketua-ketua dalam tanah. Ini contoh sahaja lah. Kalau hati tak ada lagu tu tak apa. Bukan salah pangkat. Pangkat tak ada masalah apa. Cuma kita jangan menggunakan ibadat untuk pancing mendapatkan pangkat. Itu tak ikhlas. Pangkat tak apa. Ada tak salah. Kita guna untuk kebaikan. Tapi jangan kita menggunakan ibadat sebagai umpan untuk dapat pangkat. Dan lain-lain lagi lah dia kata tu. Lain lagi. Daripada segala tujuan dunia. Tujuan dunia semua tidak ikhlas. Yang baca Quran, apa saja yang kita buat baca agama ni, tujuan kita tu untuk mendapat keuntungan dunia. Tak dapat pahala apa. Main mengaji ada tujuan nak habuan dunia. Main mengajak tujuan habuan dunia. Main mengajak nak tengok sanjung. Main mengajak sebab nak cari kekayaan, nak cari harta benda. Jadi agama ni bukan boleh buat perniagaan. Agama tidak boleh buat perniagaan. Agama tidak boleh meletakkan harga. Sebab ilmu agama bukan dari nilai. Mesti kau tak boleh letak nilai pada ilmu agama. Tapi kau tak boleh letak harga pada agama. Sebab ilmu agama ni memang tak layak untuk dinilai. Memang tak layak untuk buat nilai. Sebab dia tidak ada harga. Kalau kita buat 2 juta pun bukan harga. Kita buat 5 juta pun bukan harga. Sebab dia harga dia adalah sebuah syurga. Harga dia. Tu Nabi kata lalu buat dalam syurga. Hadis kita buatlah skrin tu elok. Kita nak baca tu tu. Elok skrin. Tu Nabi kata orang yang lalu saja bukan duduk. Lalu taman syurga ni kata singgah tengok. Dimakan bagi puas-puas apa yang ada tu. Orang lalu ni lalu tengok singgah pun boleh pahala dah. Baru lalu pun taman. Ni taman ni. Apatah lagi mai duduk dalam taman. Makan macam-macam lagi. Hak lalu pun Nabi tak boleh singgah. Sebab tu kita tidak boleh letak harga pada agama dasar agama. Tak boleh tak 300 kan 500 300 tak boleh. Sebab bukan harga dia. Harga dia adalah syurga. Harga dia. Jangan letak harga. Orang bagi sebuah hati hak tu pasal orang sedekah hak tu. Bukan kita meletakkan harga. Ni kadang pergi letak harga tak dah. Kadang dah pergi letak harga tak dah. 100 sesi 1,500. Satu sesi 2,500. Ini dalam kitab, kalau kita buka kitab dalam Sirah Salikin, kita apa lagi ya, Sirah Salikin, saya berasa resmi tidak apa. Tapi Sirah Salikin pada jelas buka depan kali. Jadi boleh ada pahala tak? Tidak ada pahala apa. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia telah ganti dengan nilai dunia. Kalau ada pahala tak? Walaupun sedap cakap, walaupun Allah bahasa hebat, tak perang. Sikit tak ada pahala. Kalau tak dia buka lain tidak Sirah sedikit. Awal kali bab niat memang orang boleh duk jaga tu. Jaga niat elok-elok tak kira. Orang mengaji ke, orang mengajar ke, tak adil kita duk kata orang mengaji dah. Orang mengajar macam ni. Tak. Hidup buah orang mengaji ya. Orang mengajar macam tak kena. Memang orang kata pahala apa pun tak ada. Pasal apa? Sebab dah ditukar kepada nilai dunia. Dan dijadikan perniagaan. Boleh tawar-menawar pula. Boleh tawar tak? Dia tak boleh tawar lah. 2,000 tetap, harga tetap.
Jadi ilmu agama ni buat macam kan barang dagangan, barang perabot. Tak punya salah. Tidak ada nilai, tak ada nilai. Cumanya ulama bincang tak haram, bukan haram kita letak harga tu tak haram. Cumanya pahala amalan, pahala akhirat tak. Macam kita sedekah dengan terjual tak macam. Tak macam lah. Jual dengan sedekah. Sedekah pahala lagi lah. Tu tengok tu. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Sirah sikit. Tempat ikhlas. Tapi bincang bab ilmu, kita puan mengaji, orang merayak semua ada perbincangan. Ilmu yang ini ilmu agama ni mahal, ilmu syurga. Harga dia harga dah syurga. Tengok tu. Tu Abu Darda kata orang yang belajar, orang yang mengajar, dia panggil syarikaini fil khairi. Dia panggil bersekutu pada kebaikan. Dia share kebaikan. Orang mengaji, orang mengajar. Tapi syaratnya kena ikhlas. Ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mengaji pun tidak ada tujuan lain, mengajar pun tidak ada tujuan lain. Jadi bukan kata orang mengaji saja kena jaga hati. Orang hak mengajar pun kena jaga hati. Tidak lecong niat tak ikhlas. Tak ada bahan. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji dan tiada diterima, tak terima amalan. Tak terima. Tak kita habaq dah tadi kan. Ikhlas ni berapa tujuan buat ibadah, tujuan sembahyang, tujuan mengaji, tujuan mengajak, tujuan sebab agama untuk apa ni? Untuk hampir diri pada Tuhan. Satu titik hitam pun tak boleh ada di kertas kita ni. Bukan orang bersih tu pun. Kalau ada titik hitam, tak bersih kertas. Kalau niat dia bercampur lain pada hampir di bawah Allah, tak ikhlas. Tak ikhlas. Tak kira apa pun tak ikhlas. Dan tiada diterima amal ibadahnya, tak terima Tuhan Taala. Melainkan dengan dia tu dengan ada ikhlas hati. Dengan ada ikhlas. Telah berfirman Allah Ta'ala. Tapi kita ingat salah faham. Kita ingat salah faham. Kita ingat salah faham. Kita buka baca elok Sirah sedikit tu. Takut salah faham. Ilmu dia panggil ada dua ilmu. Satu ilmu akhirat, satu ilmu dunia. Ilmu dunia ni kalau kita letak harga pun tak tahu. Buat pilih. Ilmu dunia ni kita letak harga tak tahu. Sebab dia nilai dia bukan macam ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni nilai dia tinggi. Di ilmu akhirat, ilmu dunia kalau kita letak harga pun dia tak tahu. Harus boleh tak tahu. Ilmu agama pun kita letak harga pun tak salah juga. Tapi pahala tak ada. Ilmu dunia memang dia jenis untuk dunia saja. Belajar tukang ke apa, belajar kek ke apa kan. Belajar kek bagaimana saja. Kali belajar cuma 50 ringgit tak apa kan. Ilmu dunia. Ni ilmu akhirat. Nak ajak pula, belajar fiqh, ajak tauhid, nak ajak haram halal ni. Bila kita biasa takut apa? Takut orang yang tak ada duit ni dia akan dakwa kita. Takut tu. Allah kata pasal kau hang tak mengaji kita. Pasal kau hang sebenarnya tak arti. Dia akan nak buat macam aku nak mengaji tak ada duit. Satu aku pinta tu orang tu ajak saya minta duit. Tak ada lagi. Ini kita boleh rojok dalam kitab Sirah sedikit. Kita ambilan sana tau. Bukan kita sikap saja dalam kitab Sirah sedikit. Jadi kita bagi beza antara ilmu dunia akhirat. Ilmu dunia dia tak apa, memang ada jenis tu. Jenis kita cari untuk dunia. Belajar pun untuk keuntungan dunia. Dia make kursus ni untuk dia banyak. Dia menambahkan keuntungan dunia. Ada apa? Memang jenis dunia. Akhirat ni dia pembalasan dia tu tinggi. Dia akhirat syurga. Orang yang sepak agama ni dia panggil pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Dia pewaris Nabi. Dia mempusakai apa-apa hak Nabi ingat.
Dan dia pula termasuk orang yang bersyafaat orang di akhirat tu. Orang ahli ibadat bila dia buat ibadat Allah puluh jannah hampir masuk surga. Bila mai kat orang-orang yang mengajar ni, orang yang bawa agama ni, tu ada qif hatta tasfa' linnas. Tunggu sat, hampir cari dulu siapa yang nak tolong heret masuk surga tu. Sebab tu kita bila tengok orang tua dulu hak dia mengajar Quran dulu tu mati banyak tak pun. Tengok tu. Kita tengok tu dua orang di Johor Bahru tu, depa korek dua lelaki bini banyak tak pun. Depa tanya risik pasal apa dia amalan apa buat. Dia tak buat apa pun. Dia sandak di tiang rumah dia mengajar adik patah je. Pasal apa Tuhan bayar tu? Ni ikhlas. Jom kita dulu bayar. Orang tu bagi ganti, bagi fitrah anak murid tolong kayu api, tolong pergi bersiap ikan. Kita pun duk ngaji Quran kat tu hafal hari ni boleh ingat. Tu ajak dalam kampung atau boleh baca apa pula. Ngaji depa. Banyak tak pun, pasal apa? Ikhlas sungguh-sungguh walaupun ajak alik patah orang tak ikhlas. Tu balasan orang yang ikhlas. Kita takut benda-benda macam ni. Kita kena jaga dah. Jadi buat kerja agama ni hati kita tulus sungguh kerana Allah. Sebab agama ni hak Allah. Walaupun tak salah, tapi tak ada lah kelebihan. Tak ada kelebihan. Bukan kita marah orang yang ambil bayaran tu dah. Bukan kita marah PA nak ambil 2-3 ribu sekali. Kita marah tak ambil pun. Pasti nak agak siap dah. Pahala tak nak. Pasal apa? Pasal Imam Ghazali kita dan kita buka dia kira lagi. Dia tengok tu. Dan tiada diterima akan amalan ibadat, amal ibadat Tuhan tolak tak pakai. Melainkan dengan dia pasal tu orang dulu wali-wali Allah Ta'ala tu dia ucapan satu ucapan boleh jentik hati orang. Pasal apa? Satu keluar kata mutiara dan di dalam mulut dia boleh menangis orang. Pasal apa? Ketulusan hati dia. Ambil orang, ajak orang ambil agama ni, ingat nak bagi kami jadi berjago. Bukan pasal nak apa hak dia. Sebab tu Nabi cakap ya, tengok Nabi tu akhlak Nabi mai para wali ya. Habis ni ada orang dia Nabi cakap aja orang hak teriak menangis terpajik. Pasal apa? Sebab cakap daripada hati yang tidak ada titik yang hitam. Cakap daripada hati yang tak ada titik hitam sikit pun. Kita ni banyak hati kotor kan. Jadi bila tu bercakap kadang-kadang orang nak ikut tu. Kadang orang nak ikut tu bukan kadang tu orang nak ikut tu. Kadang kita cakap pun tak faham pun orang. Kadang kita cakap pun tak faham pun orang. Kita sampai tu tak sampai di hati pun. Tak sampai di hati macam mana? Telinga pun tak faham dah. Macam mana nak jatuh di hati? Lagi susah. Jadi Ibrahim Adham cakap Sofian Sohi bila cakap saja ada orang jatuh. Tangkai gandum di belakang bau. Kaya Sofian Sohi. Saya pun tidak. Dosa besar mana pun kalau Tuhan ampun, Tuhan ampun seperti tangkai gandum. Dia buat contoh tu ya. Orang dengar tu payah tu kan. Kita cakap berbunga-bunga ada. Satu tak faham. Kadang. Pasal apa? Boleh jadi hati kita yang sampai tu kadang-kadang tak apa nak tahu sini. Termasuk saya lah ni pun. Ya. Banyak dosa. Dah tu dah apa ikhlas tu. Telah berfirman Allah Ta'ala Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Masuk insya-Allah. Tak. Ada dulu. Boleh ke tak? Ada.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, tiada disuruh akan mereka itu. Mereka itu ni asal ayat ini turun pada puak Yahudi Nasrani. Tapi kita dah agak asal dulu lah. Al-ibratu bi umuri lafzi, dan bi khususi sebab. Kita dah agak dulu lah. Jadi ayat Quran, pengajaran diambil itu dari lapas ayat turun, lapas ayat tu. Bukan kira dia turun kat apa. Jadi makna kalau dia turun kat kafir, kata Yahudi Nasrani ke, maka maknanya lapas tu dituju pada kita sama lah. Tiada disuruh akan mereka itu, Yahudi Nasrani ni saya, melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Ta'ala. Pada ketika Allah Ta'ala tak suruh kita sembah Allah Ta'ala ni, melainkan hal keadaan kita nak sembah Tuhan tu, mesti kita ketika membersihkan mereka itu baginya, bagi Allah. Nak bersih, maksud sembah ni tiap-tiap amal ibadah lah. Kita buat apa sahaja amal ibadah pun tentu tetaplah Allah, 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 Allah saja semata-mata. Tak ada tujuan lain apa pun. Tengok tu. Membersih mereka tu baginya Allah akan agama. Pada agama ni kerana Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala perintah suruh buat apa tu. Jadi kita pun hati kita tak ada tujuan lain melainkan nak hampir nak capai tingkat di sisi Allah Ta'ala. Daripada kita bersih tu bersih daripada apa? Itu bayatnya. Bersih daripada syirik yang besar. Syirik besar, syirik yang nyata, sembah lain pada Allah Ta'ala. Tu. Selain pada tu, bukan setakat syirik besar dan syirik yang kecil. Syirik kecil pada syirik kecil. Syirik kecil ni panggil riak. Dia panggil syirik yang kecil. Syirik kecil ni dia bukan kafir. Cuma ulama kata pasal apa panggil syirik ya? Sebab kita menduakan Tuhan lah. Seolah-olah mendua.
Lidah kata Allah, lillah kita ada Allah. Hati puji. Lidah Allah Ta'ala, hati pangkat. Lidah Allah Ta'ala, hati nak harta benda. Hak ni yang kata syirik yang kecil. Zahir buat nampak Allah Ta'ala lah. Tu kita kata di semayang zahiriah, semayang batiniah. Tu. Kalau sah di zahir pun, hak batin belum tentu lagi. Sepanjang 4 rakaat kita nak habis tu, kita tengah berlawan dengan syaitan dan nafsu. Lebih baik kacau macam suruh kita paling niat ana. Dan duk semayang pun duk maki habis cerca ni. Kata apa? Marah tu imam macam mana? Nak semua ujian tu baru. Jadi kita semayang tu ada lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Tapi masuk syirik kecil ni riak. Riak apa dia? Buat ibadat tujuan nak bagi orang puji. Jadi syirik ya. Jadi untuk Allah dua lah. Allahu Akbar. Ana Allah pun Allah. Ana nak bagi orang puji pun sama. Jadi dua. Bila dua, itulah mensekutu. Menduakan Tuhan dah tu. Kan tadi dia habaq dah mensatukan, menunggalkan. Ikhlas kena menunggal. Tiba-tiba kita niat nak bagi orang puji. Itu bukan menunggal. Hak tu dah mendua tu. Itulah menyekutu. Syirik dah tu. Tapi dia punya syirik yang khafi. Syirik yang kecil. Syirik kecil ni tak jadi murtad. Tapi itu sahabat. Pahala dapat tak? Tak ada pahala, dapat pahlawan tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Panjang hadis. Artinya hanya soh segala amal ibadat itu. Tengok tu. Dah. Soh segala amal ibadat itu dengan sebab segalanya. Jadi nak soh amal ibadat tu kena tengok niat kita. Yang pertama soh zahir, yang kedua batin. Soh zahir, kita niat sembahyang tak? Ketika nak takbir tu ada tak niat sembahyang maghrib 3 rakaat? Soh ada. Ada soh. Yang keduanya soh batin. Kita sembahyang tu ada Allah kan ada apa ni? Ada apa? Tak. Tak. Tapi kita tak boleh nak buat alasan tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Sebab aku ni tak ikhlas lagi. Tak boleh tu. Tu jadi buat sedap dah tu. Tu pasal apa tak sembahyang? Aku selagi tak ikhlas aku takkan sembahyang. Maka sampai mati tak sembahyang kalau tu. Sebab kita nak tahu kita ikhlas tak ikhlas, kita kena sembahyang dulu. Bila kita masuklah sembahyang, sebab ketika tu pun kita tahu kata kita ni ikhlas ataupun tak. Kalau kita sembahyang pun tak masuk, macam mana kita nak ukur keikhlasan kita tu tinggi tu? Kita masuk sembahyang tu. Lepas tu bila kita sembahyang lah, kita tahu tak ikhlas, dalam sembahyang tu baru kita ukur. Kalau tak sembahyang tu nak ikhlas memang benar. Tu kita kata tadi lah, hak batin ni dia selepas soh saringan. Bila saringan hak zahir sah, baru hak batin lagi ambil kira. Tapi kalau hak zahir tak ada, hak yang soh saringan tak ada, hak batin tak kira dah. Kira je dah. Tu nak takut tak mana. Tu. Jadi soh amalan tu, segala amalan tu dengan sebab segala niat kita. Dan hanya sohnya bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia akan dia. Apa hak dia niat? Dia akan dapat tu. Apa hak dia dapat tu? Tuhan bagi. Kalau kita niat nak bagi orang puji, orang akan puji. Kita tengoklah kita ni pengalaman hidup ni lama kita ni. Kita niat, tujuan kita niat nak bagi orang puji. Sat bagi orang puji datang. Seronok pasal. Dapat dulu. Tu.
Tu. Kita bagi apa-apa nak harap orang balas. Orang akan balas. Balas. Bagi apa nak balasan orang. Balas. Balas. Tu. Dapat tu. Tu dia kata sini tu. Tiap-tiap seorang tu dan hanya sahaja bagi tiap-tiap seorang barang yang berniat ia. Apa yang dia niat dia dapat tu. Tu. Artinya tiada baginya barang yang tiada berniat ia akan dia. Hak apa yang dia tak niat dia tak dapat. Tu. Dia tak niat kepada Allah Ta'ala, dia tak dapat Allah. Dia tak niat kepada Nabi, tak dapat Nabi. Dan tiada baginya barang berniat akan dia oleh orang yang lain. Apa maksud dia? Maksudnya orang lain niat, kita tak dapat. Orang niat dapat ke dia. Niat tak boleh bagi tadi. Makan tak boleh bagi makan. Aku tak pilih aku wakil hang tu makan kat aku. Makan kat dia lah kan kita apa. Kita wakil tadi dia kenyang. Makan. Niat amal ibadat tak boleh wakil. Tak boleh wakil. Maka barang siapa ada berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ini cerita hijrah ni. Jadi seorang pemuda tu dia nak hijrah pergi ikut Nabi pergi ke Madinah tu, sebab dia nak berkahwin dengan seorang perempuan yang cantik nama Ummul Qais. Ummul Qais ni perempuan yang lawak, perempuan yang selok, perempuan yang sangat cerita. Jadi dia dekat kata Ummul Qais ni nak pergi ikut Nabi hijrah di Madinah. Dia tak nak ikut dia. Tujuannya tu nak ikut tu, nak pergi nikah tu. Dan ada juga yang tujuannya pun dia pergi sana dia dapat tak? Dapat. Bila pergi sana dia menikah semua dengan Ummul Qais. Pasal apa? Sebab apa yang dia niat, apa tak boleh tu. Ada pun hak sahabat dia tu, Mus'ab bin Umair, Abu Bakar, banyak lagi lah sahabat dia. Abu Bakar sama Umar tu dia lah tu. Dia dapat apa? Maka dia pun dapat Allah dan Rasul. Sepanjang kehidupan dia berdamping dengan Rasul, mati syahid dalam perang. Kebanyakan semua mati syahid. Sahabat-sahabat yang ikut hijrah. Pasal pada lagu tu memang niat mereka nak ikut Nabi. Mereka ikut daripada nak menghampirkan diri pada Allah dan Rasul. Maka mereka dapat tu. Dapat. Bahkan kita cerita tu seorang pemuda yang dia gelar Nabi sebagai dua pocong kain. Walaupun dia hijrah lewat sikit. Tapi bila kerana Allah Ta'ala, maka tetap dapat Allah. Kita walaupun hijrah hari ini pun kita akan dapat. Walaupun Nabi tak ada berdepan, walaupun Nabi tak ada depan kita, tapi kita hijrah main masjid, hijrah nak jadi orang baik sebab Allah dan Rasul. Kita cuba buat transformasi dalam diri kita, ubah diri sikit, ubah diri sikit demi sikit, sikit demi sikit, rapat dengan masjid sikit, rapat dengan ilmu sikit, sikit. Percayalah kita akan dapat Allah dan Rasul. Sebab ikutnya itu sahabat yang digelak dua pojokin, walaupun dia hijrah belakang-belakang lah. Ada sahabat-sahabat duk main berdagang di Mekah tu, masa Nabi duduk Madinah tu boleh pergi. Tu dia pergi tu sebelum dia duduk dengan pok nakan yang sangat kaya. Jutawan pok nakan dia, pok nakan tak ada anak pula dia. Sayang tengok dia. Sayang. Bela. Lepas tu dia masih tengok sahabat mana dia masuk Islam. Tapi tak berani lagi nak makan. Duduk sembahyang pun di padang pasir. Buat ibadat pun di padang pasir. Balik petang nak buat nak main McDonald. Dah sampai 3 tahun tak lahat lah. Nampak nak makan. Kita ni pakcik ni, saya nak pilih, nak ikut Nabi hijrah juga. Nak ikut Nabi. Kita pakcik ikut sekali, kalau pakcik nak ikut sekali saya faham. Dia kata kalau hang nak ikut juga datang, hang tak boleh bawa apa-apa. Sebelum tu Mus'ab bin Umair yang kita Mus'ab bin Umair tu, dia pun pergi perang tak boleh bawa apa juga. Tapi dia hak Mus'ab ni boleh hegah lagi.
Sebab dia pakai baju rock. Mus'ab bin Umair ni mak dia tak gitu. Mak dia kalau kata hang nak pi juga, hang keluar selesai kan. Mus'ab bin Umair ni tu pi dalam keadaan teriak lah. Tinggal mak tu kerana agama. Mak ni dah. Mak dia tak beriman. Tinggal dalam berlenang rakyat mata hidup orang Nabi. Nama apa tak? Abdul Uzza nama dia. Dia pi tu, pak nak kata hak pi, hang tak boleh buat apa pun. Aku haramkan apa pun. Dia ingat ikut boleh keluar dari yang. Pak nak kata ni gunting baju habis. Gunting baju hak dia pakai tu, ulama kata tinggal pakaian dalam. Tengok hampir tu lepas hijrah Nabi. Tu niat dia pun turun tu Allah Ta'ala bagi kat dia 2 helai kain penyakit ihram. Main mana tau. Tengok orang yang hati niat ikhlas kerana Allah Ta'ala ni tak dan di Madinah lagi dah. Turun pintu tu Allah Ta'ala hantar 2 helai kain tu. Tu yang ikhlas ni kita kata benda yang sangat mahal. Sebab tu kita tak boleh buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak boleh, kita tak boleh berjual beli dengan agama kita. Agama ni tidak ada nilai. Tinggi nilai. Turun tu Allah Ta'ala kirim mai pakaian dua lain. Tak. Macam kain ihram. Dia pakai tu pergi bawah Nabi jalan. Dia tak tahu lah jalan daripada Mekah ke Madinah. Hari ni ambil seorang. Dia sampai di Madinah tu, ketuk pintu Nabi malam-malam. Nabi tengok dah main mana. Nak main ikut Nabi. Ni buat pakai lagu ni. Dia tepak rakan gunting Nabi baju niat ni. Nabi habaq rendah je. Nabi kata Allah Ta'ala telah gantikan pakaian kau dengan pakaian cuba. Tengok. Itu kata tinggi, ikhlas ni tinggi. Kita ikhlas dengan Allah Ta'ala ni, jangan takutlah. Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan tolong kita orang ikhlas. Tengoklah. Tu. Ini Abdul Uzza. Di sana apa dia dapat? Last sekali apa dia dapat? Nabi sendiri yang tanam dia dengan tangan Nabi yang mulia. Tu. Ibnu Mas'ud tu dengar apa pok tu kuat. Tengok Nabi duduk dalam liang lahat mana-mana. Orang Tabuk ataupun perang Khandaq ingat. Dua tu satu. Nabi Muhammad kata, ni sini berkat sama mak. Pasal apa biar Nabi turun? Pasal apa tak turun? Nabi kata, aku tak mau pergi apa. Aku sendiri yang akan tanam kambing dia ni orang yang mulia. Abdul Uzza. Maka Nabi sendiri yang pegang. Tak pagi kali kita. Nabi buat. Nabi doa dia. Doa ya Allah. Ni orang yang boleh terima dah dia pengorbanan dia panjang dia doa. Kompom syurga. Ada. Itu pengorbanan dia. Ni ikhlas. Lepas tujuan lepas pergi tu kerana apa? Kerana diri Nabi, kerana zat Allah. Tak ada satu tujuan lain. Dapat tak? Ya dapat. Dapat Allah dan Rasul. Dah duduk solat lah syurga. Dah. Tu di atas sini tu berniat akan dia oleh orang yang lain. Maka barang siapa berpindah kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka perpindahan itu kepada Allah dan Rasul. Kalau kita tujuan kita hijrah itu untuk Allah Rasul, kita dapat Allah dan Rasul. Artinya barang siapa yang berpindah daripada negeri kufur, Mekah lah ketika tu, kepada negeri Islam, Madinah ketika tu, sampai ke dengan niat, tengok niat penting, niat yang ikhlas. Ikhlas tu pasal apa? Kerana menjunjung perintah Allah. Pasal nak junjung perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi hijrah, kami ikut Nabi dan Rasulnya, maka berpindahnya itu mulia dan diterima dan diberi pahala. Maka sahabat-sahabat dia semua kebanyakan dia di mati syahid. Mus'ab bin Umair tu sampai sud tak jumpa mak dia. Duduk dengan Nabi sampai mati. Mus'ab dia mati dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Mus'ab mati dalam perang Uhud.
Dan barang siapa ada perpindahan kerana dunia, yang mendapat akan dia. Tujuan kita nak pergi hijrah tu kerana nak dapat dunia. Tapi saat kita hebat tak salah je. Kita jangan salah faham. Ini bukan kita bincang haram halal. Kita pindah daripada sini, kita nak hidup di Kuala Lumpur mana, kita nak buat bisnes, tak, bukan salah. Cuma habaq kata kalau tujuan kita pindah pergi nak buat perniagaan, maka kita akan dapat perniagaan tu. Kalau tujuan kita tu pindah nak pergi belajar, kita dapat pelajaran tu. Kalau tujuan kita pindah di pasal nak buat apa-apa, kita dapat buat benda tu. Kalau tujuan kita pindah tu nak dapat untuk kenaikkan pangkat, kita akan dapat pangkat tu. Dapat tu. Tapi bukan salah. Tu dia hebat tu. Kerana dunia yang mendapatkan dia, atau kerana perempuan yang hendak berkahwin ia akan dia, ataupun dia tujuan dia tu pindah tu tak nak kahwin, maka berpindahnya itu kepada barang yang berpindah ia kepadanya, maka dia akan dapat benda tu, akan dapat. Cumanya yang keji tu, yang Nabi hebat keji tu, sangat keji. Pasal apa keji? Pasal apa bodoh tak elok? Kerana menzahirkan ia akan berpindah kepada Allah dan Rasul. Hak ni pasal apa yang keji? Adapun kita duk pindah anu pergi berniaga tu tak keji apa. Pasal apa? Memang kita habaq dah aku nak pergi ni buat kerja. Tu. Hak tu kita hijrah untuk kita berniaga. Hak tu tak ada masalah tu, sahabat-sahabat berniaga di Syam, berniaga di Syria, di mana semua tu, Palestin apa semua tu. Hijrah pergi berniaga. Hak tu tak apa. Ni yang duk cerita ni pasal apa? Sebab pi dengan rombongan Nabi. Pi tu habaq nak hijrah dengan Nabi. Tapi hati tu tujuan tu lain. Tu hak ni yang kata huduh je ni. Ya. Adapun kita hijrah, memang kita nak pergi buat haja, hak tu kita habaq siap dah. Aku nak buat haja. Hak tu tak bohong apa kan. Yang tu pun. Memang dia niat nak buat haja. Tu yang salah faham. Tu dia habaq dah. Tu dia pelik tu. Kan? Dan Rasulnya sangat keji lah. Hak ni pasal apa keji? Kerana menzahirkan dia akan berpindah kepada Rasul, Allah dan Rasul. Dia pi tu orang dah tengok, dia ni bagus lah, nak pergi hijrah dengan Rasul, dengan Allah. Dan menyembunyi ia akan yang menyalahi. Sedangkan niat dah tu pi nak kahwin, bukan nak hijrah dengan Nabi. Ada. Tu dia habaq tu. Sekalipun mencari harta dunia tu, dan perempuan itu, walaupun dia nak nikah, nak pergi menikah ke apa, itu tu harus pada syarak tu, bukan haram. Tu harus, tak salah. Tak salah kita nak pergi apa kahwin. Tak bila aku nak pindah pasal aku nak kahwin dengan orang tu, orang Arab tu sana. Pergi tak apa kan. Ni hak yang Nabi yang Allah Taala tegur, Nabi tegur ni pasal bersama-sama Nabi tu tengok kelayak kelaku tu lagu kan nak perjuangkan Nabi. Tapi tujuan tu nak kahwin. Tu satu lah. Kemudian kata lagi tu, dan habis lagi pasal satu belakang dia ada penggan elok sikit tu sebab itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ikhlasu sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Artinya bermula ikhlas itu satu rahsia daripada rahsia aku. Ikhlas ni ulama kata, Nabi kata ini ada satu rahsia dari rahsia Tuhan yang kita sendiri pun tak tahu benda ni. Tak. Cumanya kita hakikat ikhlas tu. Kita tahu ikhlas ni menunggalkan hati kita ni, ibadat ni bukan untuk orang lain selain Allah. Hakikat yang kata menunggal Allah lain daripada Allah tu, hak ni dia panggil tak tahu. Ini rahsia Allah Taala. Macam kita nak cerita kita nak cerita khusyuk. Macam kita nak cerita gula manis, nak cerita apa lah. Cuma kita boleh rasa, tapi nak cerita tak tahu. Boleh hantar contoh betul lah. Tak boleh. Melainkan kita Allah Taala bagi rasa, Tuhan angkat pangkat kita tu, kita dapat. Tidak tak dapat. Tapi Tuhan habaq asyik dah. Nabi kata Tuhan habaq dah. Aku taruh akan dia pada hati mereka yang aku kasih akan dia. Itu dia. Tuhan akan taruh sedangkan
dalam lubuk hati orang yang dia kasih saja. Lepas tu persoalannya, kita ni adakah kita ni tergolong orang yang dicintai Allah? Adakah kita ni dah sampai ada pangkat dari pangkat orang yang Allah Ta'ala kasih? Maka kita nak ngaji pula bab seterusnya, kasih pada Allah Ta'ala. Yalah, tasawuf ni bukan senang. Ya Allah, bukan senang tasawuf ni. Nak cakap tu mudah ni tasawuf ni. Tapi nak rasa tak tahu lah, susah lah. Dia sebab dia benda hati juga kan? Benda hati. Benda hati. Tu kadang-kadang kita cakap tu kadang tak sampai di hati orang. Sebab kita pun kadang tak sampai lagi. Nak menyampaikan benda hati kita tak sampai lagi juga. Tu kadang kita tu wali-wali orang cakap Fatihah. Cakap Fatihah. Dia bercentik hati orang. Kita buat kemampuan kita lah. Kita sampaikan ilmu setakat mana kita mampu kat tu lah. Selebihnya kita minta Allah saja yang buka hati-hati kita. Itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya ikhlas itu 3 pangkat pula. InsyaAllah kita nak bincang sebab ikhlas ni dia ada 3 pangkat. Tu sebab tu kita kata kita kena mengaji satu bab tu bagi faham dia elok. Sebab walaupun kita tak boleh duduk pangkat yang tinggi para wali tu, kita ada pangkat orang yang awam. Jadi macam kita ni termasuk saya ni ikhlas orang awam. Jadi hak kita duduk bincang dari tu orang yang khawas, orang yang wasit di Allah. Tapi kita kena bagi reti lah. Kita kena bagi beza lah antara pangkat kita dengan pangkat wasil. Bukan macam Wallahualam. Dan ketahui olehmu, InsyaAllah kesambungan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa sallim ala sayyidina Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa husna wa amalana wa inna syafa'atana. Allahumma ja'alna iyyahum fi jannatika wa malika wa jannatan wa zikran min kulli syaitanir marid wa jabarin amin wa zi'an wa syukr syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jannina bil afiyati wa salamah wa rahmina bil istiqamah wa a'inna min mujibatin nadallati wa la ma'alina qasam wa du'a. واغفر لنا وارحمنا والدينا واخواننا واحبابنا ولمن حبنا في إلينا ولمن كان له حق علينا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.